Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton dan mereka yang sedang mengikuti forum cendekiawan negara yang bertajuk program vaksinasi gagal. Tajuknya pun nampak macam sensitif sikit tapi kita akan mengupas dari 3 perspektif. Yang pertama daripada perspektif kesihatan, yang kedua dari perspektif kehidupan rakyat dan ketiga dari perspektif keselamatan. Kesihatan tu kita lihat juga dari sudut pandangan sudut agama dan juga bagaimana ianya mempengaruhi program vaksinasi yang sedang dijalankan oleh pihak kerajaan. Jadi sebelum kita teruskan forum ini, saya ingin memperkenalkan 3 panelis kita, orang yang hebat-hebat, orang yang berilmu, orang yang intelijen, berbakat, yang saya fikir sesuai sangat untuk memberi pandangan mereka sambil kita bersantai-santai di malam Sabtu, besok cuti. Jadi kita ada banyak masa untuk bersama pada malam ini, insyaAllah. Pertama sekali, panel yang pertama, saya kenalkan yang berbahagia, orang kaya-kaya Imam Paduka, Tuan Perak Datuk Dr. Afifi Al-Akiti. Beliau merupakan ulama kita, ulama Melayu di Oxford University dan mencipta sejarah menjadi rakyat Malaysia yang pertama dilantik mengajar di universiti termasyhur ini, di Oxford University. Pada tahun 2010, beliau menerima watikah pelantikan sebagai ahli Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak yang diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Beliau dikurniakan gelaran orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan sebagai orang besar harapan Perak dan dilantik sebagai ahli rasmi Dewan Negara Perak pada tahun 2012 dan dimasyhurkan pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, Datuk Dr. Afifi dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai timbalan pengurusi jawatan kuasa tertinggi Majlis Raja-Raja Hal Ehwal Islam di peringkat persekutuan. Dan pada tahun 2010 beliau diiktiraf dalam senarai tahunan 500 orang Islam yang paling berpengaruh di dunia. Jadi saya fikir kehebatan ini sebenarnya memberi suatu manfaat kepada kita untuk mendapatkan beliau pada malam ini untuk membicarakan tentang program vaksinasi negara. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama. Panelis yang kedua, Saudara Muhammad Sabri Yunus. Ini kalau tak kenal saya rasa dia bukan rakyat Malaysia. Seorang yang cukup versatile, seorang pelawak, pelakon, pengacara dan pengarah. Beliau terkenal dengan cerita Pok Yang Chong Chodai. Saya tak tahu betul sebut ni betul ke tak betul. Chong Chodai. Sitcom Pimai Tantu. Saya memang minat. Dan juga banyak lagi filem-filem dan sitcom yang beliau lakoni. Dia punya bakat ni sebenarnya telah bermula ketika di tingkatan 2 di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekalan Cepa dan pernah muncul sebagai juara lawak antara kelas-kelas, antara tingkatan ni. Dan sewaktu di bangku sekolah, beliau cukup popular di kalangan rakan-rakan dan guru kerana sifat yang suka berlawak. Jadi saya fikir Saudara Sabri Yunus ini tergolong dalam kelompok, kalau dalam multiple intelligence oleh teori Gardner tu, dianggap intelijen dalam musical. Seorang yang intelijen dalam bidang kesenian. Panelis kita yang ketiga tidak asing lagi kepada saya dan juga ahli politik, Datuk Dr. Rohani Haji Ahmad, seorang ahli politik veteran, pernah menjadi pengurus Simara daripada tahun 1998 hingga tahun 2000 dan pernah juga menjadi ahli parlimen kawasan Paris Sulong yang sekarang ini ahli parlimennya adalah Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi. Beliau memiliki diploma pentadbiran awam daripada UiTM, diploma kewartawanan daripada Essex University, fellowship kewartawanan daripada Jepun, dan pada tahun 1972 seawal tahun 1972 hingga tahun 1982 menjadi wartawan New Straits Times
dan pada tahun 1982 hingga 84 menjadi Setiausaha Akbar kepada Tun Musa Hitam, dan pada tahun 1984 hingga 86 beliau adalah Setiausaha Politik kepada Timbalan Perdana Menteri pada masa itu Tun Musa Hitam. Dan sejarah beliau menjadi ahli parlimen selama 3 penggal saya kira daripada tahun 1990 hingga tahun 2004 ya, di Paris Sulong. Demikian tadi panelis-panelis kita yang saya fikir cukup hebat dan cukup sesuai. Jadi sekarang kita mulakan forum dengan panelis pertama, ya, Datuk Dr. Afifi, sambil-sambil secara santai. Saya ingin, setahun lebih sudah kita telah melalui pandemik COVID-19 ini dalam beberapa minit awal ni dengan skala 1 hingga 10. 10 tu paling cemerlang. Ya. Berapa skor yang agak-agak Datuk Afifi boleh berikan berkaitan dengan status kesihatan negara kita dan kenapa Datuk kata demikian? Silakan Datuk. Thank you Datuk Pengerusi Majlis and semua rakan-rakan yang ada di sini. For the first time jumpa Datuk Dr. Rohani and also of course the legendary Sabri Yunus yang saya kenal bila saya sebelum merantau keluar daripada tanah air Malaysia ke serata dunia. Kecil-kecil tengok program apa Pimai Tang Tu. So I'm one of your fans, alhamdulillah. Pimai Tang Tu juga. And I think it's interesting kalau nak jawab soalan Datuk Muhammad, our pengerusi. Kalau nak bagi I don't know, kredit card apa, bukan kredit card, apa, report card, nak tahu gagal ke tak program vaksinasi di Malaysia, yang ni sebenarnya soalan Pimai Tang Tu juga, because you know why? Kalau nak jawab soalan macam ni gagal ke tak, selalunya lah kalau kita nak ada report card ni, lepas you dah habis dia punya program tu, atau you dah habis you punya krisis tu, atau you dah habis you punya aktiviti tu, barulah boleh grade. Jadi ni we are in the middle of the thing, So I think on that Datuk, kalau saya duduk di UK, duduk di Oxford sekarang, dari London, kacamata London, kalau tengok di Malaysia contohnya, kalau sekarang ni, kalau tanya sekarang, mungkin markah dia rendah lah. Lebih daripada, kurang daripada 5, mungkin 4, mungkin 3 pun, pada 2. Tapi kalau saya ditanya bulan Disember 6 bulan lepas, contohnya, mungkin markah dia tinggi, 8 atau 9. Kenapa? Jadi contohnya, hari tu bila saya mula terbang balik daripada Malaysia sampai ke London, pada bulan Disember, kes harian di London, di United Kingdom, di Oxford, sampai mencecah 60,000 kes tiap-tiap hari. 60,000 kes, kes harian. Pada waktu tu di Malaysia, kesnya cuma mungkin 1,000, 2,000 macam tu lah. So whereas sekarang dah macam terbalik ikut. So di mana 3 minggu, 4 minggu lepas, kalau di UK, kes dia mungkin 1,000 seharian. Tetapi di Malaysia dah naik ke 7,000, saya dengar paling tinggi 9,000 contohnya. Tapi di sini memang ada kebimbangan lah, sebab walaupun di UK contohnya, walaupun sekarang kalau kesnya cuma 1,000, walaupun sekarang dah naik dah balik dah 11,000 sebenarnya kalau semalam contohnya. Tetapi the number of the population, the number of the penduduk UK ni 70 million. The number of penduduk di Malaysia hanya 30 million. Jadi itu yang kita nak tanya kalau nak tengok trend daripada bulan Disember sampai sekarang. Jadi kalau saya nak tulis graf dia, nak tulis memang performance nampak turun lah. Kenapa? Sebab kalau di UK, walaupun 60,000 tiap-tiap hari tu, 60,000 seharian, kes seharian, lepas tu yang kematian tu ramai, berapa ratus dalam satu hari, 400-500 orang meninggal satu hari. Yang tu really terrible. Tapi dia orang punya population memang 70 million. Tapi sekarang kalau di Malaysia, kes harian sekarang 5,000 katakan, 5,000 atau 6,000, saya pun tak pasti the latest data. Tetapi kita punya penduduk cuma 30 million. Jadi something is going wrong there maknanya. Kalau kita tengok dari nisbah populasi yang ada di Malaysia, cuma 30 million, tetapi kita punya kes harian contohnya 5,000 lebih atau 6,000, maknanya kita punya something is going wrong lah. So something is not right. So saya nak cakap, I think on this Datuk, I think what's interesting is
kalau saya tengok budaya PKP yang ada di Malaysia compare dengan budaya PKP yang ada di London, kalau di London tanya Pak Sabri on this thing, mesti dia terkejut pimai-pimai tang tu ni. Sebab tak ada langsung polis jaga, tak ada roadblock. Memang tak ada roadblock. Ini PKP penuh. Tapi tak ada roadblock. I think this one is open conversation kan. We can chat together kan. So and masa saya stranded di Malaysia tahun lepas hampir 8, 9, 10 bulan. So saya nampak budaya di Malaysia dia memang ada roadblock, memang kena macam nak ada sekatan negeri. Jadi ini beza budaya antara dua negara ni. Contohnya, jadi kalau kita nak cakap mana gagal, mana tak gagal pun dah macam dia punya matrix tu ataupun dia punya kayu pengukur dah macam dah tak relevan dan dah tak betul. Jadi di sini tak ada langsung roadblock, tetapi bila ada PKP memang orang semua duduk dalam rumah. Orang semua memang tak keluar, contohnya. Dan memang keluar hanya untuk keperluan contohnya. Jadi mungkin adakah disebabkan oleh penduduk sini matang atau dia orang boleh senang dengan cakap ke? Jadi ini antara very interesting point to talk about. I don't know, I hope I answered your question Datuk. So really it's not fair to answer gagal ke tak sebab exam belum habis lagi. Jadi kalau exam habis barulah dapat report card, Tetapi kalau kita nak jawab juga soalan tu dan kalau nak tengok trend dari bulan Disember sampai sekarang, ni nampak macam menurun lah. Nampak macam our performance compared to UK contohnya memang menurun contohnya. Jadi yang itu membimbangkan untuk saya memang membimbangkan lah kalau kes kita dah naik walaupun contohnya kalau kita ada PKP yang ada polis-polis jaga. Kat sini PKP pun polis tak jaga. Tapi Alhamdulillah the figures are under control basically. So nak jawab really soalan ni Datuk dan maybe Datuk Rohani dan Sabri Yunus pun boleh fikirkan juga. Sebenarnya kalau nak jawab soalan ni dia ada dua faktor yang penting nak jawab, iaitu dari segi manakah kita dapat mengedepankan atau make sure that kita punya program vaksinasi ni berjaya. Maknanya kita kena make sure people are vaccinated. Right, that is number one. Very, 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 very important. Jadi contoh dan bukti yang paling bagus ialah di London sendiri. Jadi tempat saya duduk di Oxford ni, bila saya landing kat sini bulan 12, kes seharian 60,000 tiap-tiap hari. Tetapi disebabkan oleh sekarang dah berapa banyak, almost half of the penduduk, hampir separuh daripada penduduk di United Kingdom sudah divaksin kan. Jadi sekarang the number turun dari 60,000 cuma tinggal kes harian 5,000 macam tu. Alhamdulillah. Jadi itu menunjukkan vaksinasi ni memang berhasil. Memanglah orang kata mujarab, alhamdulillah. Dan yang kedua, faktor yang kedua ialah ahli saintis dan ulama juga mengatakan phenomenon yang dipanggil vaccine hesitancy. Maknanya orang yang takut nak ambil vaksin sebab dia duduk dengar cerita dongeng karut-marut yang keluar daripada WhatsApp ke apa ke, yang keluar daripada Facebook ke, yang cakap yang ini mungkin ini adalah amal dajjal ke ataupun konspirasi Zionis contohnya. Contoh macam itulah, cerita dongeng macam tu. Jadi yang ini dipanggil oleh cendekiawan dan untuk specialist dia orang panggil ini vaccine hesitancy. Jadi kalau kita tak mau gagalkan program vaksinasi yang ada di Malaysia, di tanah air kita contohnya, dan inilah yang patutnya yang kita kena lawan lah, this vaccine hesitancy, untuk make sure that as many as people, sebanyak ramai penduduk kita insya-Allah akan divaksinasikan. So that is my answer to your question, gagal ke tak. So the question is irrelevant in that sense. Thank you. Yes, menarik ya. Menarik. Jadi Datuk telah menjawab dua aspek tadi berkaitan dengan kegagalan dan juga ada yang mungkin yang tidak berapa menyokong, tapi sekarang ni alhamdulillah kita dapati semakin ramai orang yang menyokong. Jadi sekarang kita pergi pula kepada saudara Sabri Yunus ya. Yang kita tengok pula bagaimana kesannya COVID-19 ini terhadap dunia hiburan ya, dalam dunia seni yang saudara Sabri Yunus memang cimpung di dalamnya dengan begitu lama ya. Jadi pada pandangan saudara Sabri adakah COVID-19 ini dia memberi kesan terhadap dunia seni ya, dunia hiburan, dunia lakonan ya, khususnya terhadap para artis kita dan bagaimana kehidupan artis kita sekarang ini? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terutamanya kepada cendekiawan negara yang saya rasa
macam tiba-tiba je menjemput saya ke dalam program saya. Saya rasa macam wah, satu perkara yang sangat berat untuk saya mula-mula kan, pasal nama cendekiawan tu. Tapi alhamdulillah alhamdulillah apabila saya diberitahu bahawa saya fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan persekitaran saya saja, alhamdulillah lah. Uh, uh, Ya, sebelum tu tadi saya ada terdengar yang Datuk Dr. Afifi tanya bahasa apa tu bila Datuk Mat kata Pok Yah Codeh tu kan. Saya rasa Pok Yah Codeh nama Pok Yah, tapi gelaran yang dia sendiri tidak tahu orang panggil dia adalah Chong Codeh. Chong Codeh ni apabila dia salah menyebut Concorde, dia baca mengikut ejaan. Hotel Concorde. Dia tidur di Hotel Concorde, tapi bila dia beritahu dengan bangga dia tidur di Hotel Chong Codeh sebab dia eja Melayu. dia pukul ikut ejaan dia tu. Jadi saya ingatkan itu logat Kelantan, bahasa Kelantan. Itulah punca nama dia Codeh, yang dia sendiri tidak tahu, dan seorang pun tak berani nak betulkan bahawa dia salah sebab dia orang yang sangat garang. Okey, baik. Balik kepada tadi isu artis sekarang ni, dalam dunia seni, kalau kita tengok sekarang ni, dalam dunia apa sekalipun, bidang apa sekalipun, sektor apa sekalipun, industri apa sekalipun, seluruh dunia akan terpalit dengan isu ni, terkesan dengan wabak yang ada sekarang ni. Jadi kalau kita fokus pada dunia artis, sudah tentulah dunia artis hiburan ya, yang paling awal pada saya. Kalau kita ambil contoh zaman gawat betul kali Malaysia gawat dulu, artis dah yang itu dunia hiburan lah yang paling awal terkesan dengan hal macam ni. Kita pun rasa pelik kadang-kadang kan, kalau zaman gawat tengah memuncak naik, maka artis juga ikut terseret ke atas dunia hiburan. Tapi bila gawat mula menurun, artis tidak turun ikut. Artis masih lagi lambat. Dia paling cepat, dia paling lambat naik. Sebabnya barangkali ada pandangan yang mengatakan waktu-waktu susah, waktu-waktu sukar macam ni, hiburan menjadi tidak penting. Orang jadi tidak perlukan hiburan seperti waktu-waktu senang lenang. Ada pendapat yang mengatakan begitu. Ada pendapat yang mengatakan bahawa kalau orang ada duit, orang lebih memikir tentang soal makan minum daripada membeli tiket wayang ataupun pergi menonton show, stage show atau hiburan atau teater atau sebagainya. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan waktu zaman susah sukar macam ni, terkurung dan tak boleh keluar, hiburan menjadi sangat perlu untuk riliskan stres dan sebagainya. Jadi ini ada dua pandangan. Walau macam mana pun apa pandangan, tetapi kesan tetap terasa dalam dunia seni. Seni selain pada hiburan, juga ada seni-seni yang dianggap serius kan. Seni lukis dan sebagainya kan. Seni sastra yang penyair-penyair dan sebagainya. Ini pada saya ada seni-seni yang dari awal sebelum masalah COVID ini juga ini sudah menjadi isu, sudah menjadi masalah pada mereka. Tetapi kalau kita kecilkan, kita fokuskan malam ni kepada ruang lingkup yang saya sendiri di sekitaran saya, itu seni lakon seni lakon, seni hiburan pentas, nyanyian dari awal-awal lagi dah terkena benda ni. Tapi lakon dan komedi ni yang masih terkesan banyak. Baik, kalau kita berkata seni lakon ni Datuk, kita melihat dalam dunia seni lakon ni, kita tak akan lihat kepada pelakon tu saja sebenarnya. Tidak akan fokus pada pelakon saja dengan sendirinya. Kita akan fokus pada orang sekeliling dia, iaitu production house, producer. Kita akan melihat juga pekerja-pekerja teknikal, kameraman, pengarah sendiri, apa saja, Wak Iman, runner dan orang buat air sekalipun, yang akan turut terheret dan terjejah bersama dengan artis-artis yang kita anggap pelakon tu tadi. Apabila kerja pelakon tak boleh buat saja, yang lain dah tentunya terheret sama. Jadi kesan-kesan pada mereka ini barangkali lebih teruk daripada kesan pada setengah-setengah pelakon. Sebabnya pelakon ini sendiri, kita ada dua pula nilai pada pelakon. Ada pelakon-pelakon yang dia mungkin boleh bertahan walaupun 2 tahun, 3 tahun tak bekerja. Pelakon-pelakon yang kita katakan ada nilai-nilai komersial.
yang di apa namanya dituntut oleh official dalam industri ini. Lalu dia menjadi sebahagian dari pilihan-pilihan stesen TV dan juga penonton-penonton. Jadi penggradean pun berlaku. Grade A, B, C dan D misal kata grade macam tu. Jadi pelakon grade A atau mungkin A dan B dia tidak terkesan apa yang berlaku sekarang ni. Masih lagi bertahan, tetapi kepada grade B dan grade G kemungkinan mereka sangat struggle. Sedangkan dalam keadaan biasa sekalipun mereka sudah struggle untuk mendapat tempat. Apatah lagi dalam keadaan sekarang. Orang-orang grade C dan D tadi kita katakanlah kata 2 minggu tak bekerja pun dia sudah dapur dia sudah tak berasap. Atau beras dia sudah pun mula habis. Tetapi untuk ini ada bertahan. Ini kepada grade A, B, C dan D ni. Ada juga grade ini kepada grade yang tidak popular tetapi dia grade lain. Dia memang pelakon yang berbakat, pelakon besar. Tapi grade ini walaupun hebat dan besar, grade A pada kategori ini pun tidak mampu untuk bertahan dalam keadaan kami ini. Sebab dia tidak terletak dia tidak termasuk dalam arus populariti yang dituntut oleh dunia pop ni. Jadi itu antara benda secara keseluruhan kita tengok kedudukan dalam industri artis ni secara sepintas lalu. Jadi isu yang sekarang ini bila dalam keadaan sekarang berlaku ini bila tidak bekerja yang bermain isu yang kita katakan keadaan sekarang yang tak dapat nak menjalankan kehidupan seperti biasa seperti normal ni adalah kepada lakon-lakon atau artis-artis yang berada di grade bawah ni. Ini yang saya rasa nampak sangat berkesan. Bayangkanlah ada di antara mereka yang bekerja mendapat bayaran yang katakanlah seminggu syuting. Untuk sebuah drama TV kita kata seminggu syuting, sebuah telemovie 90 minit seminggu syuting. Bayangkan ada antara mereka yang bayaran kepada mereka habis kerja habis duit lah. Habis kerja habis duit. Okay. Ada di antara pelakon-pelakon yang grade A yang nama tadi satu drama 7 hari dia bekerja, dia bukan boleh hidup 2 bulan. Jadi pelakon ada yang lebih besar bayaran kepada pengarah sebab atas tuntutan komersial tadi. Jadi yang menjadi masalah sekarang ni, yang menjadi kekangan kepada dunia artis hari ini yang kita lihatnya adalah artis yang di peringkat yang kita katakan grade yang terbawah daripada grade A ataupun dalam grade B ke bawah misal kata. Dan ini sangat terkesan. Ada di antara mereka yang iyalah kalau kita kata nak angkat artis saja takut orang lain kata orang marah juga, aku pun macam tu juga, orang lain macam tu juga. Tetapi oleh kerana kita berbicara tentang artis, masalah artis ni ada di antara mereka yang pindah rumah, yang masalah rumah tangga dengan isteri, bergaduh melibatkan perceraian, masalah rumah sewa tak bayar, pindah rumah dan sebagainya. Sebab mereka artis-artis ini mereka tidak macam pekerja-pekerja lain, tidak ada syarikat, mereka tidak diikat dengan company mana-mana. Mereka tidak ada majikan tertentu yang mereka bergantung. Mereka ibarat kalau polong tak bertuan dia merayau ke mana-mana, dia tak ada apa masalah. Itu dia sepintas lalu gambaran keadaan artis dalam sekarang ni, Datuk. Menarik tadi. Itu saya kata tadi saudara-saudara ni dia intelijennya dalam bidang seni dan musikal. Lepas ni kita dengar pula seorang lagi dia Datuk Dr. Rohani Ahmad ni kita panggil Datuk Ron ya. Intelijen beliau adalah dalam bidang linguistik sebab beliau jadi wartawan dengan begitu lama. Lepas tu terjun pula dalam arena politik, membina intelijennya dalam bidang intrapersonal dan interpersonal. Jadi dia ada 3-4 intelijen. Jadi kita dengar pula nanti pandangan panelis ketiga, Datuk Rohani sebagai mantan wartawan dan ahli politik veteran sudah pasti dapat melihat pencanggahan dalam kalangan pelbagai pihak berkaitan dengan cara kerajaan menangani COVID-19 melalui Perintah Kawalan Pergerakan dan program vaksinasi. Boleh Datuk Ron terangkan bagi pandangan kenapa pencanggahan ini berlaku antara pelbagai-bagai pihak dan kesannya terhadap keberkesanan usaha kerajaan. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Datuk moderator dan sahabat-sahabat panelis. Malang sekali saya kena cakap pasal vaksin. You see, I have acquired a new knowledge actually, security analysis and strategic studies. So, jadi dalam hal ini, before lah kita bercakap mengenai vaksin, I think we should start looking into the bigger picture. What is COVID all about? Apa dia COVID-19 ni? To me as a security student, COVID ni adalah satu peperangan yang amat abstrak. Musuh tak nampak, tapi mangsa very eminent, depan mata. Ya, senjata tak nampak, but mangsa tergelimpang, you know. This is a very abstract yang Tuhan turunkan kepada kita untuk menganalisis apa message di sebaliknya. The message behind the war is, ini adalah satu cara untuk menduga kita. You know, as Dr. Afifi tadi mention, kita memang tak boleh buat perbandingan. Apple to apple. Cara London menangani COVID. Kalau London dia kena pergi Knightsbridge ke, dia kena pergi tempat sekolah saya lama di Harlow ke, you know. Dan kalau di Asia Tenggara pun, kita tak boleh banding antara Malaysia dengan Singapore. Singapore is an island republic of a very little population. Kita tak boleh banding diri dengan Indonesia. There is no precedence of comparison dalam hal ini. Because apabila kita melihat dari segi pengurusan COVID is pengurusan keselamatan. Dalam hal pengurusan keselamatan, kalau kita ambil conventional war, we have precedent, we have SOP to depend on, kita ada guidelines and who can provide us, you know, when I say who is World Health Organization, kita boleh. COVID-19, we start with zero. Everybody in the world started with zero. Itu dia. Adalah satu peperangan yang abstrak, peperangan yang tidak ada presiden, walaupun dari segi profil musuhnya, walaupun dari segi collateral damage-nya, dari segi dia punya impact spillover, yang kita nampak di Malaysia adalah is a war yang menjejaskan nyawa, which is very abstract, dan menjejaskan kehidupan, which we can see everything. Saudara Sabri have just said it. Artis B40, ada artis A40 dan sebagainya. Sebenarnya serangan ini menyeluruh. Everybody is cut off. Kalau masa perang Pasifik, my mother used to tell me, my late mother, arwah mak saya bercakap masa tu, orang kampung terpaksa makan biji getah, terpaksa pakai baju goni, terpaksa makan ubi kayu. They live in the forest, dalam semak-semak samun. Now is the war of the luxury. Ini adalah peperangan 21st century yang datang menyeluruh. This is a non-conventional war. This is a 21st century war. Jadi bermakna kita tak ada alasan untuk memberi report card London you score first, or Germany because you have Pfizer, then you are the first. Even dalam hal COVID, dalam hal vaksin, we receive our first consignment on the 21st, 21 hari bulan Februari 2021. Pada 24 hari bulan Februari 2021, kita dah start with this herd immunity punya program. Tetapi oleh kerana walaupun ada orang kata proactive planning sebelum vaksin tu sampai, right? Tetapinya as I said, we have no references at all. Zero references. So kalau nak kata ada percanggahan, these are all perception, and some are politically induced perception. And as you said just now, there is a terminology of vaccine hesitancy. Di sini ada anti-vaccine culture, you see, and also there is also vaccine politics.
Jadi saya tak boleh nak mengatakan yang di sini ada percanggahan dan sebagainya. To me, we have to judge from what we have, from what resources we have, from what knowledge we have, apa kita punya capability that we have. That's in a war. Dalam keadaan peperangan, kita tak boleh melihat ini ada percanggahan. Because dalam hal ini yang dipentingkan adalah nyawa dan kehidupan manusia. The lives and the livelihood of the people. Ini masalah. Tetapinya, that psychology of dealing with life and livelihood tidak tertanam di kepala kita. You know why? Because we are witnessing menyaksikan satu peperangan tanpa darah. This is human psychology. In security aspect, orang akan merasa takut kalau bila tengok darah melempah di tengah jalan. Tapi bila kata, jangan keluar rumah, the enemy is all over you. Dia tak takut oleh kerana dia tak nampak darah. Tapi mangsa itu tidak mengenal kelas. This is a very socialistic punya jenis punya enemy. Dia tak milih kelas lah. Kita tak kira you billionaire ke, kita tak kira you factory worker ke, orang kampung saya ke, wherever you are, the enemy will be there if sekiranya kita cuai. That's why dia katakan SOP. So the story about vaccine, Datuk, story vaccine is the later part, is a story about 3 months ago. Kita kena tengok the bigger picture from the start that things are getting critical. Them R0 is getting more worrying. Yang pada bulan Januari tahun 2021 apabila diisytiharkan darurat, masa itu telah dipredikkan bahawa kita punya infrastruktur kesihatan and services could crash, boleh runtuh. Now this war, you don't see bangunan runtuh. You don't see bombs flying around. You don't see bombs dilancarkan daripada Pedra Gracia di Lautan Hindi. The bombs are everywhere. Kita akan letupkan bom itu diri kita sendiri dengan kecuaian kita. Dan sekiranya we are not law abidance citizen. Sekiranya kita tidak mengikut SOP, jaga diri, jaga semua. What does it mean? This is a war for everybody. Ini adalah menuntut semangat kekitaan untuk menentang perkara ini. So you can blame the government is right, the government is wrong. See? Because before the COVID process itu, sebelum COVID process, berapa rangsangan package has been done. Bermakna soal life is being dealt with, soal nyawa ditangani, dan soal kehidupan manusia juga ditangani. Tetapi oleh kerana ini adalah perang. So kalau kita boleh menerima, Datuk, psikologi tanamkan sebagai seorang student of security, we have to tell people is a security matter. Soal keselamatan. Kita sembahyang setiap hari, selamatkanlah aku di dunia dan akhirat. Tetapi kenapa kita melanggar SOP? Umpamanya saya dengar cerita, betul ke tidak saya tak tahu, sembahyang tarawih dalam gelap, langgar SOP. No, this is absurd. To me is absurd. You are right, Dr. Afifi. If you have a problem of vaccine hesitant, we have a problem of pelanggaran SOP. That is why it's spreading. Terima kasih, Datuk. Terima kasih atas pandangan menarik tadi. Nanti kita akan balik semula kepada isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan negara. Panas sikit Okey, sekarang ni kalau kita tengok ada satu pandangan daripada Ahmad Fuham ni, sama seperti yang saya ingin tanya kepada Datuk ni. Kita tahu bahawa di kebanyakan negara terdapat mereka yang menyokong, malah di US pun ada yang menyokong dan menentang. Saya ingat di banyak negara terdapat mereka yang menyokong dan juga mereka yang menentang program vaksinasi. Antara alasannya ada yang kaitkan dengan status halal dan mereka ni ada ramai juga pengikut ya. Malah terdapat juga doktor perubatan yang tidak menggalakkan pengambilan vaksin
sehingga menyebabkan sebegitu ramai orang yang membatalkan appointment untuk mengambil vaksin. Jadi apa pandangan Datuk Afifi dalam hal yang berkenaan dengan Datuk Moderator, if I may, just before I answer that question about halal tak vaksin, which is a common question, I want to just, since this is a dialogue, and kalau saya boleh have it together in the spirit of tadi apa Datuk Ron cakap pasal it's a security issue, it's a war. I agree with him. Memang COVID ni memang kita berperang, macam perang dunia kedua, perang dunia pertama. Ini macam kita perang, tapi ini perang dunia ketiga yang tidak dinyatakan perang dunia ketiga, dengan perang dengan orang yang kita tak nampak. Okay. So what's interesting is that if this is perang, and I agree this is a perang, and every negeri memang duk perang dengan virus ni, ini perang batin lah orang kata. Tapi I think I disagree with him when he said tadi, for example, bila kata, well then, really cannot say about whether, government is doing well or not on this. Because every negara dalam dunia ni memang people obviously criticize government ataupun tak criticize government depending on what they do. Kecuali kalau dalam peperangan macam Perang Dunia Kedua, like, in the UK, Winston Churchill for example, ada apa orang kata unity government lah. Unity government bukannya maknanya just join 2-3 parti against the other. Maknanya semua parti itu sekali masuk dalam government sekali. Itu baru true unity government. Macam masa Perang Dunia Kedua, masa tu tak boleh nak criticize government lagi lah. Now, in the context kat Malaysia, just to give an example, I agree dengan Datuk Ron, kata ni perang kan. Kalau memang ni perang, sepatutnya, for instance, saya dengar lah beberapa keluhan walaupun saya tak duduk kat Malaysia. Jadi contohnya yang availability of vaksin yang tak cukup kalau ada kat Malaysia. This is one big problem sebab vaksin kita dah start order tetapi tak cukup. Tetapi antara sebabnya tak cukup ialah contohnya kita kena ada birokrasi kita di Malaysia dalam Kementerian Kesihatan kita, contohnya dalam NPRA, iaitu satu badan untuk meluluskan vaksin tu. Dia sampai kena tunggu kita punya own audit kena habis baru boleh kita order. Sebab saya faham lah macam di Perak atau di Selangor kan, kalau nak order vaksin tu kena tunggu the federal punya department tu kata okey baru boleh lepas kan. Jadi kalau kita memang dalam perang, sepatutnya macam apa proses birokrasi macam ni patut angkatkanlah, Dan kalau negara barat yang mana yang macam UK ke US semua dah luluskan, contohnya kalau vaksin Johnson & Johnson, JJ kita panggil kat negeri barat ni, dia guna satu suntikan je, tak payah guna dua. Jadi kat Malaysia dia orang masih tak boleh lagi beli lagi JJ. Sebab kenapa? Kementerian Kesihatan belum luluskan lagi, contohnya kan. Jadi kalau kita memang dalam perang, kita tak mahu tunggu apa ni kan, Datuk Ron, musuh datang nak bunuh kita. Kita dah kena, dalam Islam kalau dah perang tu dah darurat, kita kena do something about it. So that's one comment lah I want to say kan. And I'm sure he will agree with me in that sense that kalau kita dah dalam peperangan ni, we need to do everything it takes dari segi apa yang orang kata munasabah lah to make sure kita lawan that peperangan. That's one thing. And the other thing, of course, I studied kata memang tak boleh nak buat perbandingan antara UK dengan Malaysia, memang tak adil, tak aci. Or for that matter India dengan Malaysia contohnya. Sebab of course lah India has a worse record daripada Malaysia in terms of the death and all that. But now because of the rate of death di Malaysia at one point, kita macam kita naik lebih daripada India kan, contoh macam tu. Jadi all this game of comparing is not useful as I mentioned. Tapi we can compare bukan dengan negeri lain, tapi dengan negeri kita sendiri, dengan negara kita sendiri. Jadi contohnya, we can compare, for example, Malaysia tahun lepas bila kita start have this problem, bulan Mei tahun lepas, bila kita ada, bulan Mac kan, Mac tahun lepas, and then PKP dinas. Itu masa tu saya ada sendiri di Malaysia, dan saya ingat memang masa dalam 2 bulan ke macam tu kan, 2-3 bulan memang a total lockdown masa tu. Memang Alhamdulillah kerajaan dapat kontrolkan the peperangan ni. We are really in a war mindset, Alhamdulillah. And seperti Datuk Ron kata, memang penting, bukan saja kerajaan yang kena buatkan benda, penduduk dan rakyat pun mesti kena make sure they fight the war together, bersama-sama dengan kerajaan kan. So tahun lepas memang macam tu. Kenapa? Sebab there was this complete total lockdown. Jadi bila saya dengar kali ni, walaupun saya dah tak ada di Malaysia semenjak bulan 12 hari tu, betul bila the government announce the latest lockdown ni, yang lockdown yang ketiga kan, tetapi
ada kelainan pula dengan cerita. Kenapa pula yang lockdown kali ni tak macam tahun lepas? Kalau tahun lepas memang betul-betul total, kali ni tak total, you know. Kalau yang ini, inilah apa yang cendekiawan satu negara, satu dunia lah panggil a circuit breaker. Circuit breaker ni maknanya dia orang macam tahun lepas, kita betul-betul tutup everything, termasuklah kilang-kilang, termasuklah for example all the economic activity, complete total lockdown. Tetapi hanya nak lockdown sebanyak mungkin 2 minggu, 3 minggu macam tu lah. A short one tetapi a complete circuit breaker. So yang ini mungkin sebabnya di mana kalau kita nak compare, bukan compare dengan negara lain tapi compare dengan negara kita sendiri tahun lepas. Jadi mungkin dalam hal itu ada kebenarannya di mana kalau memang ada orang keluhan yang kata ini kita ni berperang lah macam Datuk orang kata. Tapi berperang bersungguh-sungguh kan ni? Ini mana jadi kita kena tanya juga kerajaan kalau macam ni. Kenapa kita tak buat macam tahun lepas kalau macam tu? Kenapa kita buat complete total lockdown? Walaupun of course kita faham mungkin ada costnya di situ. Itulah disebabnya contoh kalau di negara Germany, negara Jerman kan. Jadi dia orang memang faham memang ada costnya tinggi, cost ekonominya. Itu sebab cost fiskalnya tinggi, dia akan naikkan juga, maknanya kerajaan akan gunakan GDP cost tu memang lebih daripada zaman biasalah. Seperti orang kata darurat kan. Jadi bila darurat tu kita kenalah buat apa yang bukan dalam benda kebiasaan. So that is my point lah, but it's a good point that Dato' Rohan mentioned. It is a peperangan and therefore we need to have that war mindset so that kita bekerja sama-sama dengan rakyat dan kerajaan. Tapi ada moment, if you know, I think the kerajaan also need to think carefully juga kenapa they did not do the thing macam tahun lepas, you know, bila kita nak bezakan. So I think that's the point. So on the vaccine, on the vaccine very simple je, Dato' Moderator, very simple. Because like you said, kalau orang takut nak ambil vaksin ni pasal dia fikir benda ni tak halal, simple aja. Dalam agama kita kan, Dato' Ron pun tahu, apa ni, our friend Sabri Yunus pun tahu kan, yang Pimai Tang tu pun, I'm sure there was an episode. Kalau dah kita tak ada option lain, you know, maknanya bila dah dalam hal darurat contohnya, atau bila di mana contohnya kalau kita have no other recourse, dan kalau walaupun for example nak ambil ubat tu katakanlah kalau benda tu haram, memang dalam agama Islam memang diperbolehkan sebenarnya. Sebab ni dah darurat. Katakanlah kalau benda tu haram. Itu saya katakan, katakanlah, bukannya benda tu haram. Tetapi dalam agama kita ini antara agama rahmat dunia ni. Kalau beza dengan agama Yahudi contohnya. Di mana kalau agama Yahudi dia orang memang akan nak tengok detail, furuk ni, tak boleh fleksibel. Agama kita alhamdulillah, walaupun kita ada fiqah kita yang tersusun dengan sangat cantik, tetapi bila ada darurat, dalam bahasa Arab kita panggil, you know, ad-darurat tubihul mahzurat. Jadi bila ada memang dah tak ada choice lain, dan benda yang haram pun dah jadi halal sebenarnya. Jadi itu sepatutnya bukan jadi isu, sebab sebenarnya memang dalam hal vaksin ni sebenarnya dah keluar fatwa satu dunia daripada fatwa Syekhul Azhar, daripada fatwa daripada OIC, daripada Jeddah, fatwa daripada negeri Islam yang lain yang semua fatwa ahli sunnah wal jamaah, dan termasuk juga fatwa daripada macam yang bukan dalam mazhab kita macam Syiah daripada Iran, semua duk kata vaksin ni memang halal. Jadi yang ni isu halal tu memang dah tak patut dinaikkan sepatutnya. Tetapi itulah saya nak katakan, sebagai ulama atau orang agama pun tahu, walaupun ada benda tu contohnya kalau adalah contohnya, you know, haram contohnya, yang itu itu bukan satu alasan. Jangan jadikan itu sebagai satu alasan. Sebab agama kita sudah memberikan kaedah yang sangat clear, sebab kalau dah tak ada lagi alternatif, dan you know, benda yang haram tu pun sebenarnya boleh diambil. Tetapi alhamdulillah memang benda tu bukan haram, sebab dah boleh kita katakan hampir ijma' satu ulama dunia ni. Dah sampai jumhur, you know, majoriti semua ulama dah kata memang halal, memang tak ada masalah. Jadi inilah macam Dato' Ron tadi kata, kita dalam peperangan dunia ketiga yang tak dinyatakan ni, kita berlawan dengan musuh yang kita tak nampak ni. Inilah senjata yang kita ada nak lawan dengan musuh yang tak nampak ni, vaksin. Jadi itulah kayu pungku macam saya kata tadi. Kita kena make sure vaksin tu ada, dan vaksin hesitancy tu kita turunkan, basically. Ya, terima kasih Dato'. Menarik sekali pandangan yang begitu detail daripada Dato'. Kita tengok di sini dalam skrin itu ada pertanyaan daripada Khairuddin Mat Isa. Dia bertanyakan kepada saudara Abang Sabri, dia kata artis juga harus ke depan dalam meyakinkan masyarakat untuk menyambut baik proses vaksinasi dan negara. Jadi bahasa sekarang ini sebagai artis kita percaya mereka ramai peminat, mereka adalah influencer yang cukup menarik, ramai peminat dan dipercayai. Mungkinkah artis ini boleh berperanan meningkatkan kesedaran terhadap masyarakat untuk melibatkan diri dalam program vaksinasi ini? Silakan saudara Sabri.
Baik, istilahnya kita kata Datuk tadi kata mungkinkah artis boleh membantu memberi kesedaran dalam soal vaksin ini. Jadi masih lagi perkataan mungkin. Jadi bila kita mungkin tu saya artinya dia tidak semestinya boleh, sebab ada juga benda-benda yang tetapi dalam satu hal sepatutnya atau seharusnya benda ni boleh berlaku. Contohnya kalau selama ni artis banyak sekali digunakan untuk apa nama ni menjual menjadi duta ataupun menjadi kepada produk-produk perniagaan yang dibayar kerana tuan punya produk, pemilik produk itu yakin bahawa artis yang terlibat dengan produk mereka sama ada memberi promosi atau menjadi duta mendatangkan pulangan-pulangan bertambah pulangan tertentu daripada pembeli-pembelinya. Jadi situ dikatakan ada power atau berkuasa artis untuk menarik minat begitu. Tetapi ya walaupun tak banyak, walaupun kata artis ni selalunya dikaitkan tambah sekarang ni kan dikaitkan dengan followers, dengan IG dan sebagainya. Ada yang yang berjuta-juta. Dan mereka hanya memerlukan barangkali hanya 10 atau 15% saja daripada followers yang ada untuk membantu perniagaan mereka. Jadi kalau berdasarkan kepada itu, jadi tidak salah kalau artis turut juga mengambil peranan ini. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita perhatikan tadi, ada juga yang tak jadi pun. Contohnya, alah artis, dia orang bayar lah tu, bukan bagus sangat produk ni. Dia orang bayar. Jadi ada dua pandangan. Jadi walaupun jadi tidak jadi untuk produk-produk perniagaan misalnya macam tu, tetapi dalam isu membantu memberi kesedaran pada COVID ini, rasanya artis tidak harus memikirkan seperti mana dia meniaga produk. Dia harus dengan kesedaran dan keikhlasan walaupun tidak berbayar. Walaupun mungkin juga ada tertentu yang membayarnya, agensi-agensi tertentu membayar untuk memberi pandangan ataupun menyumbang pemikiran mereka, pandangan mereka terhadap vaksin ini khususnya. Tetapi pada saya lupakan soal bayar, letakkan satu tanggungjawab sebagai atas kapasiti kita yang sedikit mempunyai penyokong-penyokong untuk membantu, bukan sekadar membantu kata-kata membantu kerajaan, tapi selebihnya adalah membantu ummah, membantu bangsa, membantu masyarakat. Itu satu perkara. Dan satu perkara lain, ada juga kebimbangan sebenarnya artis untuk melakukan macam ni. Jadi sebab dalam keadaan sekarang ni, masyarakat kita sekarang ni di Malaysia kita sekarang ni, apa yang menghalang apa yang nak dibuat sekarang ni adalah macam tadilah. Kita kata ada halangan daripada pandangan politik yang bertentangan, ada pandangan daripada anti vaksin dan sebagainya. Balik kalau kita ambil konsep yang Datuk Ron kata tadi, berperang, kita dalam peperangan ini, tetapi dalam masa yang sama kita juga harus sedar selalunya peperangan dikalahkan oleh dalaman, bukan daripada musuh luar. Kita tidak kalah dengan musuh kita depan. Kita kalah musuh dalam selimut. Dalam selimut. Kita kalah dengan peperangan diri kita sendiri. Jadi artis juga harus bersedia untuk menghadapi perangan ini. Contohnya, maaf nak cakap, dalam politik hari ini, politik kita ni sangat huru-hara saya rasa. Apa saja dilihat, apa saja berlaku, apa seterusnya berlaku adalah hasil daripada permainan politik. Dianggap begitu. Politik ini mengatakan ini, politik ini. Jadi katakanlah seorang artis menyuarakan pandangan dia, marilah kita sama-sama menyokong dan membantu kerajaan, akan ada ni serangan-serangan yang akan mengatakan menyokong kerajaan, sudah menjadi penjilat, sudah makan dedak dan sebagainya. Akan ada ni. Begitu juga suara-suara yang anti vaksin. Dia artis, hiburan saja, dia berhibur apa dia tahu tentang hukum hakam halal haram, tentang benda bukan dia kaji. Okey, itu satu perkara yang saya nak beritahu bahawa artis akan menghadapi macam ni. Tetapi jangan risau, jangan fikirkan soal itu. Saya sendiri pernah saya keluarkan satu video, saya memberi penerangan kepada orang kampung di Kelantan khususnya pada hari itu. Jadi dengan saya mengenepikan apa yang akan menyerang saya ini dengan ikhlas, dengan niat yang, sebab kita tengok keliling kita. Artis-artis boleh tengok keliling kita. Orang hari-hari sakit, orang hari-hari mati, angka-angka makin bertambah. Jadi apa lagi kita nak fikirkan soal logik, soal lain. Kita harus fikir secara logik saja. Logiknya inilah yang sedang berlaku sekarang ini. Inilah yang sedang peperangan yang tidak berhenti lagi, tak habis lagi sekarang ini. Jadi berdasarkan logik itu kita sudah boleh fikir, kita menolaklah
kita menolak dulu sementara apa yang datang daripada unsur-unsur yang kita rasa yang boleh menghuru-harakan, boleh merecatkan program-program ini. Dan saya sendiri beranggapan bahawa orang-orang politik sekalipun sekarang ni patutnya bersama-sama macam saya, susah saya katakan, atas kapasiti saya bekerja dalam seni, saya tidak meletakkan diri saya sebagai penyokong kerajaan di mana-mana kerajaan sekalipun. Tetapi bukan berarti saya menyokong parti-parti lain, saya tidak berparti. Saya kalau saya menegur ke pemerintah adalah atas kapasiti saya sebagai rakyat kepada pemerintah, bukan daripada parti kepada parti. Jadi dalam pimai-pimai tentu, kemunculan saya sebagai Wasmai Golok, Wasmai Golok sajalah ketika itu Datuk yang boleh sama-sama orang Kelantan duduk gelak ketawa di kedai kopi. Hal yang lain orang Kelantan tidak boleh gelak bersama, tidak ada sebab. Bercakap pasal lembu, bercakap pasal apa, semua akan bergaduh, semua akan berberlainan politik. Tapi bila bercakap pasal Wasmai Golok, mereka merasa ini orang kita bersama. Jadi atas kapasiti itu saya tidak meletakkan saya di atas mana-mana politik sebab saya rasa kalau saya menjerumuskan diri saya ke dalam politik, saya sudah hilang sebagai daya fikir saya untuk dalam bidang seni. Jadi marilah kita artis, tidak ada masalah, tidak salah atas kapasiti kita sebagai artis yang ada mungkin saudara artis yang ada peminat yang ramai mainstream sekarang ini. Saya dah terkeluar, saya dah orang tua, sama-samalah menyokong, menyedarkan orang ramai tentang betapa pentingnya vaksin sebab tidak ada pilihan. Ini soal tidak ada pilihan. Vaksin sekarang ini itulah dunia yang sedang buat. SOP itulah juga yang dunia sedang buat. Jadi kita tak ada pilihan untuk menidak ataupun menolaknya. Jadi artis tidak ada masalah pada saya untuk berani memberi pandangan ataupun menjadi sebagai ejen kepada masyarakat kita untuk menyedarkan orang-orang kita ya, bangsa-bangsa kita. Terima kasih. Menarik juga pandangan saudara Sabri Yunus tadi. Maknanya artis ni dia peranannya kalau orang sedar tak sedar dalam keadaan orang stres di waktu COVID ni, dia berperanan untuk mengurangkan stres dalam kalangan rakyat. Ya, itu satu sumbangan yang besar tu sebenarnya kerana itu dapat mengelakkan tekanan mental yang berlebihan apabila berlakunya stres. Okay, terima kasih. Jadi kalau kita tengok di sini kita pergi semula kepada Datuk Ron ya. Ada juga soalan-soalan dan pandangan provokatif ni yang diberikan oleh para penulis ni, tapi kita akan kisar kepada tajuk yang kita sedang bicarakan. Jadi pada pandangan Datuk Ron yang kerap menulis dan mengulas tentang isu keselamatan negara ni memang sudah menjadi kepakaran beliau, ya. Dan adakah kegagalan kita menangani pandemik COVID-19 ini boleh memberi kesan terhadap keselamatan negara sebab kita bimbang kita tidak berupaya untuk menjaga keselamatan, meningkatkan keselamatan kita berada dalam tahap keselamatan yang tinggi. Kesan daripada COVID-19 ini. Silakan Datuk. Terima kasih Datuk. Very interesting. Sabri, saya cadangkan Sabri buat pimai-pimai COVID. CD baru. You will make money for that. Jadi dalam hal ni, very interesting Datuk. Soal keselamatan. Kalau kita gagal menangani COVID-19, memanglah. Tapi kalau kita gagal ni, kegagalan tu punca dia banyak. Dah multi factors, multi-dimensional reason mengenai kegagalan. Jadi dalam hal ini, kita harus melihat short term and long term need. Umpamanya dari segi vaksin Datuk saya kata we have to depend on, di sini pun ada vaksin politics ni. Politik pengagihan vaksin. Vaksin justice di antara negara maju dengan negara macam kita, negara kecil. Sebab itu kita dapat lambat, you know. Dan juga lepas tu di sini ada local politics on vaksin. Lepas tu kita pula ada yang menentang dan ada yang menyokong dan sebagainya. Dan pada waktu yang sama, dalam peperangan, kalau kita tak dapat bedil, orang kata ni senapang, we can use tombak, you know, if we need, and it is very necessary. Maksudnya, kalau ada cadangan umpamanya, banyak kawan-kawan mengetengahkan ivermectin, apa ni yang didapati berkesan di India.
we should look into it quickly. Jangan kata, oh ni gini-gini. Tak. The moment rakyat cadang, quickly study. Whether it's for a short-term need ataupun untuk keperluan jangka pendek umpamanya. While vaccine is for long-term punya requirement, jangka pendek mungkin ada orang-orang tradisional mengatakan daun ketum ataupun air ketum. This is we should think outside the box now. Bebaskan fikiran kita daripada kongkongan only Pfizer daripada Germany. When you come to vaccine, dia nak kategori, tak know yang Sinovac tak mau. You know, this is a thing. Because it's democracy, right? Tapi apabila rakyat mencadangkan juga perkara-perkara herbal dan tradisional Malaysia ni yang ada sekeliling kita, why not we do it? We look into it. Sekurang-kurangnya bagilah tahu rakyat, senang hati dia. You know, apabila dia buat pandangan ni, dia nak membantu kerajaan. So look into it. That's why kadang-kadang macam Dr. Afiti kata, di London no roadblock. Sini mental block ada. You see? This is a problem now. We don't want this to happen because dalam keadaan menyelamatkan nyawa, look into all option. Macam saya kata, Allah yarhamah mak saya, tak boleh nak buat makan tempe orang Jawa kan. Kacang tak ada, biji getah dia buat tempe. You see, look into the alternative. Tak boleh tanam padi, dia tanam padi kering. You cannot go to the bendang because semua penuh dengan Jepun. You tanam padi huma. This is the thing. Ini ibarat-ibarat yang saya berikan untuk kita survival. Because the question here, soalan paling penting, survival tau. Nyawa rakyat dan kehidupan rakyat. Ini paling penting. Dan salah satu caranya adalah to equip us dengan body ni. Kita punya ketahanan badan ni. Antibody ni. Itu vaksin. Tapi kalau ada ubat yang boleh dipertimbangkan, why not? Dalam short term kita ada crash program umpamanya. This is our short term relief. Kita look into it. We open to it. No. Yang keduanya adalah soal menangani pandemik ni. To me ada banyak aspek. One aspect is apakah sistem pengurusan perang kita ni berkesan atau tidak. To me, if I look into it, it's berkesan because we have no reference at all. Kita tak ada rujukan pun. Jadi macam Dr. Afifi cakap, only at the end of the tunnel tu kita boleh bagi, betul lah, kita boleh kibar bendera, kita menang. You know? But right now is we have to look into short term. Hidup kita ni, besok macam mana kita? Do we survive or not? Without vaccine, how are we going to survive now? Ada dulu mula-mula COVID-19, I think you were still in the country that time. Bila Dr. Arhan kata, you gagal air pagi-pagi, dah jadi satu Oxford doktor telah pelekehkan dia. You know, it could be a temporary measure in order to boost confidence. Ini banyak because dalam perang ni juga, you are talking about civilization tadi doktor. Yeah. When you say why di sana tak ada roadblock, why di sini need roadblock, then we are talking about mentality. You are talking about way of life. We are talking about practice. We are talking about civilization. You are talking about budaya here. So are you going to inherit budaya of luxury life and budaya dalam perang? Ini distinct. Jadi kepada saya, Dato' moderator, yes, kalau kita gagal menangani COVID-19, mungkin akan menjejaskan sesuatu kerajaan. Tapi sebelum membuat pengadilan, whatever criminal it is going to be, kita harus juga kaji sedalam-dalamnya. What contributed to the failure? Apa yang menyebabkan kegagalan? You know, we have to really dissect. Adakah ini soal tadi budaya yang tidak mematuhi undang-undang, peraturan dan sebagainya, ataupun budaya memang nak komplain, kalau tak komplain tu tak sah. Or is this a new culture spreading around, spreading fake news, berita palsu? These are all now proving into our life. COVID-19, dia membawa banyak cerminan. You can look into yourself through many angles of the mirror. Kita lihat diri kita,
dari beberapa sudut cermin kehidupan. This is what COVID-19 is all about. Tuhan bagi kita lihat diri kita. All this while you have been living in Nazri, God give you luxury, God give you kehidupan yang mewah. Mungkin kadang-kadang you don't look into the hindsight. Yeah? Jadi kita kena umpamanya cermin tu kita lihatlah. Saudara Sabri mungkin kalau nak buat apa sitcom pun, Ron kata banyak cermin ni depan kita zaman COVID ni. You look into it, orang yang dulu tak pandai miaga, they go online and they flourishes, you know. This is the thing, berapa ratus ribu pekerjaan created through digitalization. Dulu orang tak tahu, saya dulu tak tahu nak order makanan. Now my wife can handle beli makanan. You see, because we cannot. The moment you are locked down, jangan buntukan fikiran. Jangan letakkan diri kita ke tembok untuk gagal. We have to look into it, think about it, how to escape beyond the wall, although you are in a lockdown situation. This is what is required. That means you have to brainwash yourself, you kena gelorakan you punya pemikiran to look beyond the lockdown punya horizon. Itu yang saya harap. Terima kasih Dato'. Pandangan yang menarik dengan roadblock, mental block dan pengalaman-pengalaman yang kita lalui sekarang ini dapat didokumentkan sebab bila pandemik ini kadang-kadang berlaku berpuluh-puluh tahun sekali, kadang-kadang satu generasi itu sudah tidak ada dan ianya datang semula untuk anak cucu kita dan pada masa itu kita punya kelemahan bukan menghadapi penyakit tetapi menghadapi panik manusia dan bagaimana menguruskan manusia. Ya. Okey, jadi menarik tadi apa yang telah katakan dan ini kembali semula kepada Dr. Afifi. Di situ ada juga yang bertanya tentang peranan golongan agama. Ya, tetapi dalam soalan yang ingin saya tanyakan tadi, di samping kita Datuk Afifi boleh mengulas tentang peranan golongan agama ini tadi, saya tertarik untuk bertanya tentang MySejahtera yang banyak menerima kritikan daripada masyarakat. Ya. Kadang-kadang temu janji tak diberikan, temu janji diberikan di tempat lain, temu janji salah dan sebagainya. Ya. Cuma sebagai seorang yang lama tinggal di UK dan hidup dalam budaya sana, bagaimana pengalaman negara UK, negara United Kingdom khususnya dalam menguruskan program vaksinasi menggunakan aplikasi ini, ya. Dan kalau boleh, kalau ada masa dan ruang untuk Datuk menyantuni pandangan Naim Yahya di sini yang meminta bagaimana golongan pemimpin agama boleh menyumbang dalam menjayakan peperangan menentang COVID. Silakan. Saya sorry tadi jawapan saya tak bagi soalan tadi. Silakan Datuk. Itu alhamdulillah perangai politician yang baik tu Datuk Ron. Now, thank you. This is a very good practical question by our Datuk Moderator. I can go straight away yang kata macam MySejahtera ni. Saya tak ada kat Malaysia lah nak guna MySejahtera, so I cannot compare. Tapi tahun lepas saya ada gunalah MySejahtera bila di Malaysia nak masuk kedai, masuk. And it's interesting, saya akan jawab dua-dua soalan moderator, but the first part of the soalan ni nak jawab a practical experience. It's a practical question, a simple one. Now, kalau di Malaysia ada what we call contact tracing, ada guna MySejahtera, nak masuk kedai, kena register semua tu. Saya bila sampai bulan Disember hari tu dekat London, ke Oxford, tengok contact tracing pun dia tak buat. Maknanya nak masuk kedai pun langsung tak ada app lah, tak ada MySejahtera, langsung tak ada macam ni. Jadi saya cakap lah dekat keluarga saya, kata patutlah, maknanya orang kat sini sampai kes seharian dia sampai 60,000 sebab dia tak ada contact tracing. Nampak macam PKP dia tak ketat, tak ada roadblock police. Yang ada kat Malaysia mungkin mental block, tapi dekat dekat sini tak ada mental block tapi roadblock tak ada. Tapi saya fikir ini ke sepatutnya ini ke yang this is the reason Tetapi Datuk Moderator, sekarang kita tengok UK alhamdulillah have pulih daripada semua masalah ni sebabkan oleh dia punya program vaksin dia. Maknanya memang
Dia naikkan kadar orang naik dapat vaksin, macam nanti Datuk Ron pun kata kan, and you know, so banyak, so that now the cases dah turun. Dan bukan saja kes dah turun, walaupun sekarang kes mungkin naik tinggi 5,000, 6,000, tetapi yang masuk ICU dah memang mungkin dah tak ada. Dan kes kematian memang very sikit. Jadi kita tahu ubat dia memang, for example, ialah vaksin. Jadi macam mana proses dia dekat sini kalau orang nak dapat vaksin? Very simple. Dekat sini sebenarnya, Datuk, hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, tak ada IC. Tak ada budaya IC. Jadi walaupun dalam negara ni tak ada budaya IC, maknanya kerajaan pun mungkin tak tahu siapa hidup, siapa tak hidup, berapa banyak orang ada 100%, you know. Tetapi semua yang ada mobile phone, semua akan dapat temu janji dia punya vaksin melalui dia punya SMS. It's as simple as that. Tak payah nak ada app MySejahtera pun dekat sini. Jadi kat sini memang mungkin sebab dia punya, inilah sebab dia orang tahu ini dalam bab peperangan, macam Datuk Ron tadi kata, dia orang tak kisah, dia berhentikan cara SOP lama dia orang dalam negara ni yang tak memberikan orang data, maklumat, contohlah kan, sebab budaya kat sini tak boleh guna IC. Sebab dia orang takut yang ini macam nanti negara nak kontrol, nak tahu pergerakan, nak tahu orang kat mana. Jadi kononnya negara bebas kan. Jadi dia tak bagi orang IC. Tetapi walaupun negara ni tak ada IC, semua penduduk kat sini melalui handphone akan dapat notifikasi bila dia punya appointment basically. Itu yang menakjubkan lah. Dan lagi satu ialah mereka punya program vaksinasi yang saya nampak berlainan dari Malaysia ialah dia orang memang strictly ikut umur. Jadi mulakan umur 120, bukannya ada orang umur 120 pun, 110, lepas tu 100, lepas tu 90, 80, 70, 60, 50, saya baru masuk 45, 45, lepas tu 40, 30. You know, sekarang dah mula 18 tahun, lepas ni budak sekolah pula. Jadi masa dia punya pergerakan vaksinasi ni, dia very strict ikut umur, walaupun you Perdana Menteri sekalipun, dia tak bagi. Kecuali of course lah Her Majesty, the Raja memang bagilah dulu ya. Raja pasal ini dekat London pun macam kat Malaysia ada Raja Berparlimen. So kecuali dengan Raja-Raja, semua termasuk Perdana Menteri, Menteri-Menteri semua kena ikut umur. Jadi Boris Johnson dekat sini, Datuk Ron tahu kan, umur dia dah lah bukannya tua. Jadi dia lepas dah 3 bulan vaksin punya program, baru dia kena cucuk contohnya, you know. Jadi itu sangat menarik lah. Jadi from the point of view, ni dah perang, jadi dia orang memang kena ikut SOP perang betul-betul supaya kita lawan sama-sama rakyat dan kerajaan macam tu. Tapi tadi saya nak ambil perkara yang sangat menarik daripada, saya am a fan, saya memang peminat Pimai Tang Tu, alhamdulillah, and saya setuju, you know, kita ini Pimai COVID ni patut ada program baru, kita punya talk show patut jadi Pimai COVID dengan saudara Sabri Yunus, our famous actor. Saya dah lupa apa Pak Sabri, siapa nama watak yang dalam Pimai Tang Tu you berlakon, is it Wan Golok kan? Wan Ismail Golok. Wan Ismail Golok. Saya sangat menarik dengan hikmah Wan Ismail Golok tadi ni. Yang tadi pelakon kita cerita kan. From now on I will call you Wan Ismail Golok. It's a real honor untuk saya. Jadi Wan Ismail punya Golok punya mazhab lah katakan. Dari segi politik ya, yang ada di Malaysia contohnya. Ini masalahnya. Jadi bila mana tadi Wan Ismail Golok cerita di mana masalah di Malaysia ni ada masalah politik juga. Di mana bila kerajaan nak buat sesuatu, lepas tu adalah yang geng politik yang lain memang tak puas hati. Lepas tu, you know, jadi kalau sebenarnya kalau nak ditanya saya lah akan hal ini, pendapat saya lah, pendapat peribadi kan. Seperti saya kata tadi dekat Datuk Ron kan, ni dah perang. Saya memang setuju ni dah macam peperangan. Dia ada dua solusi dia kalau memang ada masalah politik tak dapat diselesaikan. Kalau dalam bahasa Arab, you know, ini dah ada dalam musuh dalam selimut ni, macam mana kita nak selesaikan ni, ada 2 cara. Satu, sama ada tubuhkan unity government, iaitu kerajaan yang menyatukan semua parti politik. Yang ni unity government, saya tak masukkan UMNO dengan DAP aja, you know, yang membelakangkan yang BN dengan Pakatan aja, lepas tu tak masuk pula PN, you know, Perikatan Nasional. No. Kalau a real unity government, semua orang, termasuklah dengan Barisan Nasional, termasuklah dengan Pakatan Harapan, termasuklah dengan Perikatan Nasional, semua tu naik masuk jadi kerajaan macam tu. Sebab bila dah semua masuk, dia tak boleh nak criticize everybody lagi dah. Ini Pimai Tang Tu juga, Pimai semua, itu demo semua kena bertanggungjawab. Itu satu cara.
sama ada you have a unity government, atau cara kedua, kita buang semua ahli politik tu, keluar semua langsung, tak ada ahli politik jaga. Termasuklah dengan ada satu show hari tu minggu lepas kan, bila Tun Mahathir ada menghadap Duli Yang Maha Mulia kita punya Tuanku Agong kan, and dia syorkan untuk buat mageran, itu NOC, National Operation Council. Jadi ini semua supaya jadi ada macam masa zaman Tun Razak, contohnya kan, macam tu. Tetapi silapnya di sinilah, kalau macam Tok Mahathir dia boleh cakap, tapi dia cadangkan dia sendiri kot jadi untuk jadi ketua dia. Tapi at least dia ada pula dia kata, ataupun selain daripada dia, kalau nak betul-betul buat cara mageran ni, dan semua ahli politik tak boleh join. Jadi kita lantikkan dekat situ orang PTD mana ke, one of the Tons lah, yang KSN lama macam Tun Saji ke, Tun Hanif ke, Tun Zakaria ke, siapa yang bukan ahli politik. Saya dengar daripada orang kampung, Wan Ismail Golok, dengar cerita macam ni. Saya dengar orang kampung saya tanya, orang kat Perak, kat mana, kat Ipoh, kat Batu Gajah, akan tanya, siapa patut jadi kalau nak jadi director of mageran ni. Dia kata, kalau si Pulan tu tak kenal, lagi bagus. Kita tak kenal, lagi bagus. Maknanya dia lagi popular nanti. Jadi ini dua cara mazhab Wan Ismail Golok, saya rasa memang cara baik pimai-pimai tangtu ni pimai-pimai COVID. Bawa masukkan tu, sama ada kita bawa masuk semua parti, daripada UMNO, daripada MCA, MIC, DAP, Bersatu, PAS, dengan parti-parti yang ada dah Sabah, Sarawak tu semua, sorry lah, dah semua dah sup-sup, saya dah tak ingat nama-nama akronim parti, semua dalam satu kerajaan. Macam di Perang Dunia Kedua, masa di Britain dulu, semua parti masuk kerajaan, sama ada buat cara macam tu, ataupun jangan langsung semua parti masuk, buat cara yang mageran, tapi tak bolehlah ada politician yang lead. Kenalah orang, birokrasi lah. Jadi KSU semua boleh jadi jaga dia punya department dia, dan semua tu. Tapi kena, something like that. Jadi ini kalau dalam bahasa Arab, saya nak keluarkan kaedah ulama lah. Kalau kaedah ulama ada kata, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau kita faham sesuatu, jangan buang selainnya. Don't throw the baby along with the bath water. Yang ini saya nak tukarkan sikit. Kita kata, ma yudraku kulluhu wa la yudraku kulluhu. Sama ada you masuk humbatkan semua sekali, macam semua parti semua sekali, ataupun you buang semua parti sekali. Itu cara dia kalau nak selesaikan isu politik. Simple aja. Dah cakap tu. Nah, saya very radical. Soalan. Sorry. Very radical. Okay, good. Yeah. So nak jawab soalan yang pasal apa ada saudara yang tulis daripada Facebook tadi ya. Saya pun lupa nama dia, tetapi peranan orang agama. Ini penting. Masya-Allah. Memang saya sangat setuju tadi masa Datuk Ron sebenarnya dengan Wan Ismail Golok pun tadi, memang tiap-tiap kita semua ada peranan dia. Macam Wan Ismail Golok tadi kata, memang pelakon-pelakon, artis-artis ada peranan dia untuk kita promote. Kita tahu ubat dan senjata yang paling berkesan dalam perang dunia ni bukan dunia kekosong ni, ini perang dunia yang memang tak nampak dengan kumannya ni. Memang patutnya kita promote orang untuk melalui proses vaksinasi ni contohnya kan. Jadi inilah di mana amanah ulama dan amanah doktor juga, supaya kalau memang masalah di Malaysia seperti Datuk Ron tadi kata, bukan saja vaksin hesitancy, memang kita ada anti-vaksin punya mazhab sampai macam tu. Dan unfortunately, yang sedihnya dipelopori oleh, saya dengar cerita-cerita ustaz-ustaz ataupun orang agama. Jadi ini memang tidak bertanggungjawab, if that is the case, Sebabnya kita dah tahu semua fatwa banyak dah keluar satu dunia. Jadi isu halal ke tak dah memang dah tak ada isu di sana. Jadi di sini saya simple saja. Nak cakap di sini, kalau hukum agama dia dekat sini, sebenarnya hukum dia fardu kifayah. Sebenarnya macam solat jenazah tu sendiri. Hukum dia sebenarnya fardu kifayah. Sebab kenapa? Bila ada hukum fardu kifayah, dia ada had kifayah dia, ada minimum level dia. Jadi maknanya had kifayah dia sampai 80% populasi ataupun penduduk negara ni sudah divaksinkan. Itu yang dipanggil dalam bahasa orang putih herd immunity. Okay? So until kita sampai 80% kadar penduduk di Malaysia dapat divaksinkan, sampai itulah nanti kita kena masih lagi dengan SOP kita ni. Jadi kalau kita dah letih, dah tak larat dengan SOP, cepatlah vaksinkan diri sendiri itu supaya kita dah boleh keluar daripada belenggu SOP tu. Yang itu had kifayah lah kalau dalam bahasa Arab kata. Jadi kalau kita nampak tengok hukum vaksin ni sebenarnya fardu kifayah, it's a public duty for all of us to chip in. That's why untuk
untuk pelakon pun dapat pahala bila kita promote vaksin ni. Untuk Datuk Ron, untuk ahli politik dengan wartawan, bila promote vaksin dapat pahala, alhamdulillah. Untuk apatah lagi antara kalangan ulama yang memang wajib untuk mereka dakwahkan benda ni, dan untuk orang doktor contohnya kan. Jadi that is why it's very important. Dan kalau dah kita tahu macam hukum solat jenazah, walaupun fardu kifayah bukan fardu ain, tapi janganlah jadi antara yang mazhab anti vaksin yang Datuk Ron tadi cakap pergi nak berhentikan orang, cakap jangan pergi solat jenazah ni. Itu you kutip pahala ke you kutip dosa? You kutip dosa. Jadi di sini kita nak mengingatkan rakyat-rakyat kita, kalau kamu tak mau vaksin, itu kamu duduk diam kat rumah, jangan sekat orang lain daripada nak terima vaksin ni. Katakanlah kalau ada orang macam tu. Kenapa? Baginda Rasulullah SAW sudah bersabda dalam hadis yang sahih. Contohnya, bila baginda bersabda, kafa bil mar'i, kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Ataupun dalam riwayat lain, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, iaitu cukuplah untuk kamu menjadi seorang yang pembohong apabila kamu dengar saja satu berita, kamu terus sampaikan berita itu. Maksudnya di sini baginda dalam konteks kita WhatsApp, dalam kita konteks kita social media, kita bila kita terima je macam berita yang sebenarnya yang kata yang ini sebenarnya konspirasi Zionis, konspirasi Zionis yang buat vaksin ni contohnya, atau buat virus ni. Cuba fikir sikit. Kalau memang betul lah ini konspirasi Zionis contohnya, Dajjal atau Zionis macam ni, dan tu kenapa negeri yang dekat negeri Zionis tu sendiri, Israel dah berapa peratus, 80% dah, almost all of dia orang punya penduduk dah divaksin kan. Kalau betul ini konspirasi Zionis, dia orang patut larilah, jangan ambil vaksin kan. Jadi kita tahu dari guna akal kita, common sense ini pun dah tak betul lah cerita tu. Jadi hukumnya haram untuk menyebar seperti Datuk Ron tadi kata fake news dan berita palsu tu memang hukumnya haram. Sebenarnya kalau kamu buat fake news atau berita palsu memang haram, tetapi Rasulullah kata kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Maknanya cukuplah untuk kamu berdosa apabila kamu forward aja apa yang kamu terima. Ini maksud Rasulullah. Maknanya kalau kamu tak check berita ni betul ke tidak, seperti dalam surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Do not follow blindly what you do not know to be true. Janganlah kamu ikut membuta-buta apa saja yang kamu dengar yang kamu tak tahu betul ni betul ke tak, ikut saja benda tu. Jadi itu hukumnya. Jadi inilah peranan ulama untuk menggunakan agama kita untuk melawan musuh-musuh yang kita tak nampak ni, termasuklah musuh dalam selimut kita yang mungkin anda dalam kalangan musuh dalam selimut kita orang. Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk atas pandangan tadi, pandangan yang menarik tadi, yang menjawab soalan yang ditanya oleh penonton. Hello. Ya. Yep. Hello. Dan juga soalan tiba-tiba hilang. Dia hilang. Okay. I hope anyway you got my answer. I'm okay. Saya tertarik dengan pandangan Naim Yahya tadi. Dia bertanyakan tentang kalau dulu cerita-cerita Pimai-Pimai Tangtu tu selalunya ada episod yang menyokong agenda kerajaan. Lawak atau komedi ini digunakan untuk menjayakan suatu kempen seperti pembasmian AIDS ke denggi dan sebagainya. Jadi dia berkaitan dengan soalan yang ingin saya kemukakan. Kita lihat artis tidak dilibatkan dalam pelbagai kempen-kempen kerajaan. Malah saya dengar daripada pandangan beberapa pihak yang mengatakan artis ini tidak menerima inisiatif bantuan-bantuan untuk mereka berkerjaya dalam kesenian. Adakah ini benar pada pandangan saudara Sabri? Apa yang Datuk kata itu juga begitulah saya dengar. Saya dengar dan saya sendiri pun mengalaminya. Tidak pernah lagi merasalah ataupun apa yang berlaku sekarang ni kita panggil moratorium atau bantuan-bantuan apa kan, memang tidak ada berlaku pada kalangan artis. Saya tak tahu kenapa terlepas pandang ataupun apa sebenarnya yang menyebabkan artis-artis rata-ratanya
kebanyakannya tidak terlibat dalam hal-hal dana-dana bantuan seperti ini. Malah BRIM dulu pun tak ramai artis yang terlibat juga sebenarnya. Ataupun artis sendiri yang barangkali tidak peduli, tak cakna benda ni, kita tak tahu. Barangkali kalau kita ambil kira macam saya katakan awal tadi, bahawa artis ni dia bekerja sendiri, dia tidak ada tuan, dia tidak ada majikan. Jadi KWSP pun tidak ada. Jadi bila tidak ada hal-hal macam ni, berlarutanlah kepada hal-hal lain. Jadi dia tidak ada rekod dari sudut itu untuk mendapat bantuan dan sebagainya. Kalau kita tengok Finas sendiri pernah nak cadangkan untuk buat KWSP ni kepada artis, pernah mencadangkan, tetapi setakat ini masih lagi belum berjalan, atau tertangguh, atau tertunda, atau terbatal. Kita tak tahu sebab dia statusnya bagaimana, kita tidak tahu. Sebab mungkin banyak kesusahan-kesusahan begitu. Contohnya katalah artis yang dibayar hanya 1,000 atau 1,200 satu job. Dan kalau nak potong 200 daripada situ untuk KWSP, dia rasa dia tak nak, dia kata dia tak nak jangka masa panjang. Untuk akan datang tu dia tak nak, dia nak sekarang. Dia nak sekarang. Dalam masa sama juga, produser juga barangkali tak nak. Aku dah bayar kau banyak ni, kau nak potong lagi duit aku. Kau bayar. Jadi benda tu jangan jadi masalah. Jadi oleh kerana itu benda tu pada saya menjadi isunya berleretan sampai sekarang. Artis ni memang susah mana pun Datuk, pelakon ni, penyanyi ni. Nak isi borang apa pun salah. Bila orang tanya pendapatan, sangat susah tau. Nak letak sikit, orang kata, artis, takkan banyak ni. Ini saja ke yang kau beri artis? Nak letak banyak, bantuan tak dapat pula. Jadi sangat susah nak letak artis. Apa nama ni, bantuan buku sekolah anak-anak pun tak dapat kalau artis. Dia tak percaya. Tapi dalam masa yang sama, sekarang ini walaupun tidak ada dana khusus daripada yang Datuk katakan tadi, tapi persatuan artis yang ada banyak tidak putus. Mereka sentiasa dalam musim COVID setahun lebih ni kerap sekali diadakan seniman, pekerja filem. Ada persatuan seniman, persatuan pekerja filem, Profima, persatuan pengarah filem, persatuan penerbit filem. Ini yang menyalurkan. Juga ada artis-artis kita yang berkemampuan, yang ada bisnes yang besar, juga memberi bantuan tidak pernah putus kepada di kalangan pekerja-pekerja. Tetapi tidak semua artis yang berkelayakan dianggap berkelayakan. Seperti mana kerajaan menganggap artis juga tidak berkelayakan untuk mendapat benda tu. Walau macam mana pun saya merasakan artis tidak perlu mengharap benda tu dalam keadaan sekarang. Tidak perlu sangat harus jangan menunggu dan jangan merintih hal macam tu. Macam Datuk Ron kata tadi, banyak kerja yang boleh dipikirkan, banyak benda baru yang boleh ditera, boleh cuba sekurang-kurangnya dalam keadaan tempoh sekarang, walaupun tidak dalam jangka tidak panjangan, keadaan sana pulih. Besok mungkin boleh kembali dan kerja ni, tapi sekarang harus kerja, tidak perlu menunggu, merintih dan marah-marah. Dan sekiranya kerajaan ada rasa terlepas pandang ataupun sedang ada usaha untuk arah itu, bersyukur alhamdulillah. Dan kalau betul-betul berlaku itu, artis jangan abaikan, grab sajalah apa yang kerajaan buat. Itulah patut kita buat sekarang. Terima kasih Saudara Sabri. Datuk Ron, ini apa nama soalan cepumas ni Datuk Ron, sebelum kita soalan what? Mengenai COVID sekarang ni, pandemik COVID boleh menyebabkan kerajaan sedia ada ni jatuh, Datuk Ron? Sorry? Ada soalan cepumas ni. Jatuh. Adakah kaedah kerajaan menangani pandemik COVID-19 ni boleh menyebabkan kerajaan sedia ada ni jatuh? Ada soalan cepumas Alamak. Cepumas tu mana? Chancellor Actually, ya dengan tidak lah. We look into the micro and macro aspect. You know, we want to look into the policy side or we want to look into the operational side. Kita boleh tengok semua ni. And the rakyat will talk from the micro aspect, micro analysis. Some people like Tan Sri, they will talk from the macro aspect. Bagaimana from the bigger picture. Some like sahabat kita, Saudara Sabri tadi, look into the
minute detail of the life. Jadi soalnya, saya dah kata tadi, memang boleh. Tapi how do you want to judge? Macam mana kita nak mengukur sebelum kita arrive kepada satu penghukuman? Itu soalnya. Because as I said, is it a conclusion Datuk? Adakah ini penutup? Ada lagi? No, not yet. Sekejap lagi. Oh, ni Tan Sri Azlan punya soalan ni berat ni. Tak berani nak jawab ni. Tak berani jawab. He himself is an economist. You should contribute, sir. You should contribute to the National Recovery Plan. There are 4 phases. He is supposed to be. Dia chair ni PM punya Economic Council apa. So he's supposed to be That's right. contributing. That's right. So the yardstick, whether you fail or you succeed, actually is still very fluid because the situation is very fluid. The war is up and down. The victim punya number pun turun naik. You see, this is another problem. Getting adjusted because this war you need to do a daily operation, daily planning and execution very fast one. Jadi semalam before you left for London, keadaan menurun. Lepas tu naik balik due to Sabah punya election, and then turun balik. Then Hari Raya Festival, you know, this is a thing. So itu adalah kepada soal budaya tadi. It's talking about mentality now. You are talking about mindset now. So there is itu adalah satu aspek yang very fluid, aspek yang very abstract, yang susah untuk dipertimbangkan oleh mata kasar. Another one is the tangible aspect. Hari ini ada makan, tomorrow there's no bread on the table. You know, there's another aspect. Saudara Sabri tadi mengatakan the dilemma in wanting to get the aids or assistance or not wanting to get the assistance due to declaration of the real income, the figure. People like me, I'm a pensioner, tapi oleh kerana pension tinggi sikit pun tak ada apa-apa pun, you know. But I don't grumble about it. So susah nak jawab, Prof Azlan. You know, I want to look from the security side of your question. Yes, boleh jatuh. Any government in the world boleh jatuh kalau salah handle COVID-19. Tapi penghukuman tu on what basis? See, sometimes kerajaan yang di luar pembangkang, umpamanya you suggesting unity government, right? Unity government. YAB Tun, YAB Tun suggested unity government or interim government through ala Magaran punya security management outfit. That's not true. In 1969, the Magaran was not performed as an interim government. Tunku Abdul Rahman punya government still function. NOC is only an executing body. Bawah NOC pula ada Majlis Tindakan Negara yang menjadi Magaran adalah policy making body. Tapi Majlis Tindakan Negara executing body and coordinating body. Jadi bermakna kalau sekarang ni ada orang nak bercakap mengatakan Magaran will enable atau facilitate the formation of a unity government, to me, when I look into it from a security management perspective, it's not correct because Magaran was not a government. Magaran was a body under Perikatan Government. Tun Tengku Abdul Rahman jadi Perdana Menteri, Tun as Timbalan Perdana Menteri, Tun Razak dia menjadi Director of Operation. You see? So that confusion should be corrected. With due respect to Tun Mahathir, with due respect, the rationale and the wisdom behind that suggestion might be correct. But technical aspect, like saying that Magaran is to be an interim, synonym with interim government, that's not correct. I beg to differ, you know. Terima kasih untuk atas pandangan tadi. Tadi soalan tadi datang daripada moderator tu, bukan daripada Tan Sri Azlan. I nampak gambar Tan Sri tadi. Tan Sri dia komplimen atas pandangan Datuk tadi yang bernas. I see.
Okey, kita dah hampir sampai ke penghujungnya. Jadi untuk 1 minit berikutnya kita kalau dapat menggulung sikit pandangan penggulungan dalam 1 minit sebelum kita tamatkan. Saya persilakan dulu Datuk Afifi untuk membuat sikit sebanyak kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan. Silakan Datuk. Thank you Datuk Moderator. Well, I think saya nak ingatkan ada satu karya yang dikarangkan oleh salah seorang imam dalam mazhab Syafi'i kita di dari negeri Mesir kurung ke-15, kurung ke-16 macam tu. Nama dia Imam Ibn Hajar Al-Haytami, seorang imam yang berwibawa, mujtahid dalam mazhab kita. Dia karang satu karya apabila anak anda dia, puteri perempuan dia meninggal dunia disebabkan oleh Black Death masa zaman tu. Pandemik lah pada zaman tu. Jadi anak perempuan dia meninggal, dia kerangkan satu kitab ni panggil Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un, iaitu pemberian sokongan iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tu maksudnya. Ini macam apa, kalau di Malaysia kan bila keluar PKP ni ada keluar apa prihatin apa package apa the government package kan. Ni tapi ni pemberian pertolongan daripada Tuhan lah. Fi fadli ta'un, dalam mengatakan fadilatnya pandemik itu. Jadi despite pandemik ni pun memang bala, memang we know it is a disaster, memang kita tahu kita dalam peperangan, tetapi kita jangan lose sight of the, masya-Allah, sebagai orang Islam, of the big spiritual picture juga. Sebabnya disebabkan oleh pandemik ni juga, because I'm not excusing kata, and of course we have to make sure everybody gets the vaccine. Kita kena pastikan insya-Allah sebab kita semua dapat kekebalan daripada masuk ICU nanti insya-Allah. Sebab dapat vaksin ni pun doesn't mean that you tak dapat positif. You boleh positif, tetapi kebanyakannya orang yang dapat vaksin ni insya-Allah, almost majority lah, mayoritas yang orang dapat vaksin ni memang tak dielakkan daripada masuk ICU. InsyaAllah dapat lebih banyak kemungkinan kita dapat selamat daripada mati dan meninggal macam tu. Jadi ambil vaksin itu pertolongan. Tapi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di sini mengingatkan kita iaitu fadilat bila ada pandemik itu. Jadi contohnya sekarang, because bila ada pandemik ni, bila masuk PKP ni lah kita dapat semayang bersama berjemaah, yang tak pernah semayang berjemaah. Barulah tak tahu Wan Ismail Golok jadi khatib untuk solat raya dengan keluarga sendiri. Jadi Datuk Ron menjadi imamkan tarawih ke, yang benda yang mungkin kita took for granted, macam Datuk Ron tadi mention tadi kan awal-awal tadi. And that's a very interesting thing. Dan because of this, macam Datuk Ron tadi cerita, barulah tahu macam mana kita nak order makanan directly guna telefon kita yang sebelum ni kita tak pernah buat. Jadi sebenarnya macam-macam fadilat yang ada. Tapi this is not an excuse lah for us not to do anything untuk memenangkan peperangan, our fight against COVID ni. That is not an excuse. Tetapi at the same time, as orang Islam, terutama sekali orang yang ada agama, termasuklah orang Kristian, orang Buddha, orang yang ada agama ni. Jadi kita percaya yang sebenarnya kita patut percaya dengan tawakul Tuhan itu, tawakul dengan Allah. Jadi kepercayaan pada Allah itu memang patut ada dalam hal ini, supaya walaupun dalam kesusahan yang kita semua alami, masya-Allah memang ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Jadi ingatlah situ nasihat Imam Ibn Hajar, imam yang terkenal dalam mazhab kita, bila dia karangkan sebabkan kematian anak anda dia sendiri, mati disebabkan pandemik pada zaman tu, the Black Death, dia tak ada go out and complain. And then kita dengan sebagai orang yang ada agama, yang ada iman ni, insya-Allah do our best to ask ourselves, macam saya kata tadi, kalau memang kita ada musuh dalam selimut, daripada segi ahli politik ke, daripada segi ahli ulama ke, daripada segi ahli rakyat kita lain ke apa, kita kena buangkan that mental block, supaya kita sama-sama bekerjasama untuk menangani dan memerangi dan memenangi insya-Allah peperangan ini. Jadi hopefully bahasa Melayu saya dah elok sikit lah, tak boleh lah sampai ke tahap Wan Ismail Golok atau Datuk Ron. Jadi insyaAllah saya say goodbye dan selamat maju jaya untuk Oxford. Maaf saya batin. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Tu Saudara Sabrina, saya kalau boleh cerita sikit apa harapan saudara terhadap kerajaan kita, ada harapan ke apa-apa ke terhadap kerajaan, sebab kita diikuti oleh banyak pihak yang mengikuti forum ini sampai. Okey, dari sudut saya, harapan yang saya ada dua harapan saya letak ayat saya mohon.
harapan pertama kepada golongan artis itu sendiri, sebelum kita pergi artis mengharapkan kerajaan, tapi saya mengharap kepada artis sendiri. Kalau kita tengok pelan pemulihan negara yang baru ini, ada 3 syarat utama untuk bertukar sesuatu pergerakan itu dari MCO kepada pergerakan yang lain. Artinya dia melihat daripada jumlah penurunan sakit dan juga katil-katil di hospital, di ICU, dan juga kepada jumlah vaksin ni, peratusan vaksin ni. Jadi yang pertama harus saya minta kepada rakan-rakan artis supaya kita jaga supaya 3 syarat utama ni dapat dicapai, supaya kita dapat bergerak, supaya dengan itu kita akan sendirinya kita akan dapat kembali kepada untuk bekerja seperti biasa itu pada artis. Dan kepada pihak pada pemerintah pula, saya rasa dalam jangka masa panjang mungkin perlu buat plan-plan tertentu dalam masa panjang selepas berlaku COVID ini selesai, harus dibuka ruang yang banyak kepada pekerja-pekerja bidang seni, sebab mereka telah lama terkongkong dalam kebompong ni. Jadi bila buka nanti saya ramai yang berebut nak masuk. Jadi harus dibuka peluang supaya kalau tidak sama rata, kalau tidak adil pun, tapi sekurang-kurangnya banyak orang boleh buat kerja. Untuk dapat adil, tentu tidak adil. Industri ini industri yang tidak adil sebenarnya. Jadi sekurang-kurangnya ada peluang. Itu untuk jangka masa panjang sebab COVID. Dalam masa COVID ini, sekiranya masih berpanjangan juga, apa yang saya harapkan, beberapa perkara yang boleh dibuat adalah yang pertama balik kepada dana-dana bantuan tadi. Kalau bersama panjangan, boleh jenguk balik lah, selak balik kalau dapat peluang untuk dana kepada artis. Yang kedua pula, diberi ruang yang lebih banyak. Kalau sekarang ni kita tengok kerja-kerja dalam studio dibenarkan, shooting luar outdoor tak dibenarkan, terikat dengan SOP dalam studio. Okey, sekiranya di studio dibenarkan, maka kepada produser-produser rumah-rumah produksi yang buka ruangan-ruangan baru, cerita-cerita baru, program-program baru sesuai yang boleh digunakan studio. Kalau selama ni yang sudah design, sudah dikontrak, okey kita hold dulu, tangguh yang dulu itu sebab itu yang susah. Bagi ruang yang mana boleh buat kerja di dalam studio. Sekiranya kerajaan membenarkan hanya dalam studio saja, okey buka ruang yang banyak kepada produser luar yang dalam studio. Selama ni banyak program studio hanya stesen TV saja yang buat. Apa salahnya buka kepada produser-produser luar, okey buat program-program, banyak program talk show dan sebagainya. Dalam masa COVID ini boleh cerita pasal COVID dan sebagainya. Banyak sekali program yang sesuai yang boleh dipikirkan bersama. Dalam masa yang sama juga pada saya, fikirkan balik SOP yang sesuai untuk kerja studio tadi. Kerana mungkin boleh dipikirkan cara lain SOP bekerja di studio. Kalau tidak nanti dengan SOP yang ada kerja dalam studio pun kita rasa kita tak mampu nak buat kerja. Sebab banyak kerja yang kita tak boleh mampu. Kalau kita korbankan kerja kita, artinya kita korban karya kita sebab teknologi, karya kita akan rosak, karya akan kita buruk, karya akan kita tak sampai. Jadi kita pindahkan dulu yang karya yang besar itu kepada karya-karya yang sesuai buat untuk COVID. Itu harapan saya supaya dalam jangka masa pendek, dalam segera macam kata Datuk Ron tadi, ada ini soal bangun pagi ada taruh roti atas meja dalam soal itu. Terima kasih Saudara Sabri. Datuk Ron, ini last Datuk Ron Tunggulung sebagai ahli politik veteran ni, boleh bagi nasihat sikit dan pandangan terhadap ahli politik yang sekarang sedang bergelut dalam politik negara. Silakan. Saya rasa saya tidak mempunyai local standard nak memberi nasihat. Oleh kerana my time was different and their time is totally different. Maksudnya sekarang, apa yang saya harap adalah the moment apabila kerajaan mula serius dan tersusun dengan usaha-usaha menangani COVID-19, insecurity term we call it, the government already securitized the pandemic. Bagaimana dia mensekuritisasikan? Bagaimana ini adalah satu ancaman yang nyata. Walaupun dia adalah musuh yang gaib, halimunan, invisible, tetapi collateral damage dia nyata. Jadi the government telah pun melihat kali ini sebagai isu security. Jadi tolonglah jangan politicization, jangan politisasikan benda ni. That mean apabila umpamanya titah tuanku dia kata buka parlimen balik. Let's look back, ataupun kita dengan gairah nak balik ke parlimen,
untuk mendukung proses securitization of pandemic, not to politicize the pandemic. There are totally two different things. Kalau kita menerima pandemik ini sebagai satu ancaman, there is a security threat, then cara kita menangani juga bukan hanya menerusi politicization, must be from securitization perspective. Itu pertama. Yang keduanya, saya harap carilah jalan sebenar-benarnya untuk mengawal penyebaran berita palsu. Because this also menyebabkan mungkin gulungan-gulungan yang jadi vaksin hesitant tadi. Dia takut. Dia takutkan sana, dia takutkan sini. Mungkin terus penyebaran berita. Yang ketiganya, I hope in a war, during a war, a real conventional war, the propaganda machine works. Tapi dalam hal ini, saya nampak kita punya cyber machine, propaganda machine, penjelasan mungkin agak kekurangan ataupun mungkin kekurang susunan. Tapi kelemahan ini pun juga oleh kerana kita tidak ada rujukan. So every day is a learning process kepada semua orang dalam hal ini. Kepada Perdana Menteri baik, kepada pengarah MKN baik, kepada Tan Sri Nur Hisham baik. Everything is a learning process. Tapi saya puji the systematic dulu orang tertunggu Abang Long bila nak keluar, you know, Datuk Ismail Sabri, orang tertunggu-tunggu, you see, that's a very good too. Lepas tu nak tunggu Dr. Nur Hisham, bila nak tunggu Abah pula keluar, you know. Bermakna dia ada alertness, but the alertness already fade away sekarang ni, fading away oleh kerana dia dah tak tertekan dengan lockdown psikologi tadi. Itu yang kata kita need resilience, kita memerlukan kekuatan dalaman. Kita perlu mencari jalan hidup, I kata, look through the wall in order to go beyond the horizon. Cara macam mana? Jangan apabila dulu selalu kat luar, sekarang kat rumah tengok isteri dan sebagainya, kita jadi mental stress. Jangan. Because this war, kita semua yang jadi soldier sebenarnya. We are our own. And we are also the enemy to the war if we disobey the standard operating procedure. Kalau kita tidak mematuhi SOP yang ditentukan, kita menjadi musuh kepada kita. Sedangkan kerajaan minta kita jaga kita. You see? So the politician also, as I said, please and please, I appeal to you all. The matter is already being securitized, telah disifatkan sebagai satu ancaman security yang nyata. Tolong jangan main politik mengenai hal ini. I think that is enough for me. Oleh kerana saya orang Pencen, I look from a distance. You see? I look from a distance ni. And I look from daripada luaran saja. Well, I'm already outside the Padang. You see? So now, what I'm talking is, saya tak memihak pada siapa. Although I belong to one separate party or one party concern. Tapi pandangan saya, I would like to free myself in order for negara saya, rakyat kita dan nyawa kita dan kehidupan kita. Kalau kita mampu melihat menurut perspektif ini negara aku, ini rakyat aku, ini nyawa aku, ini kehidupan aku, then you are not politicizing the whole matter. And I believe the Prime Minister is doing that. I believe so. I was in touch with him this subuh, you know. And he said, well, sebab tu dia kata, belum start dah gagal, dia kata, because maybe dia tak nampak dia punya tanda tanya tu. COVID-19 gagal. Actually gagal with the tanda tanya. It's a question mark to provoke our mind. So up to us. Kita nak pertahankan kerajaan, kita nak tolak kerajaan. The choices are yours. Dan bagi pihak orang politik, kita lessen the politics, biar kerajaan diadili menerusi peti undi. Itu saja. At the moment, we cooperate, kita gandeng bahu macam Sabri cakap, bersatu teguh, bercerai roboh. Itu kata lama lah. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Ampun dah maaf Datuk. Ampun dah maaf.
Tak. Terima kasih. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan daripada cendekiawan negara kepada yang berbahagia Datuk Dr. Fifi Al-Akiti, Saudara Sabri Yunus, Datuk Dr. Ron, ya, di atas pandangan dan ulasan yang menarik yang kita dengar sepanjang 1 jam 45 minit. Ya. Terima kasih kepada semua ahli panel dan mereka yang bekerja di belakang pentas dalam menjayakan program ini. Salam hormat daripada saya, daripada cendekiawan negara. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam forum-forum yang akan datang dengan kupasan tajuk-tajuk yang lebih menarik dan panas, ya, daripada ahli panel dan juga panel-panel yang lain, insya-Allah. Salam hormat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Stay dah safe. Wan Ismail Kulub dah jadi cendekiawan. Ya. Iktirafan. Terima kasih. Okey, baik-baik. Terima kasih Datuk. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.